Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syaikh Abdul Samad al-Falimbani, syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang, yang moga-moga dengan pengajian ini akan mengelokkan lagi kefahaman kita terhadap agama kita dan menambahkan lagi pengetahuan kita, sehinggalah kita bukan sekadar menjadi golongan abid yang melaksanakan ibadat, malah kita jadi golongan yang alim, yakni beribadah dengan pengetahuan, beribadah dengan ilmunya. Maka barulah ibadah itu sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harapkan Allah terima segala amal kita dan menerima kita sebagai hamba-Nya dan menerima kita sebagai tetamunya yang akan ditempatkan di dalam syurga-Nya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bulan sudah tak ada? Tak ada? Last kali berhenti kat mana? Ada tanda? Ha? Kat sifat hayat. Hayat ke kalam? Hayat tak lagi? Hayat dia? Ha? Kalam. Tahu dah Haji nak test ya. Baik, sifat kalam. Kita nak sambung pada malam ni insya-Allah. Qala al-muallifu rahimahullahu taala
wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Adapun sebahagian daripada sifat yang wajib bagi hak Allah Ta'ala itu adalah 20 sifat. Pertama, wujud, artinya ada. 2, qidam, artinya sedia. 3, baqa', artinya kekal. 4, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalahan ia bagi segala yang baharu. 5, qiyamuhu ta'ala binafsih, artinya ia berdiri dengan sendirinya. 6, wahdaniyah, artinya esa. 7, kudrah, artinya kuasa. 8, iradah, artinya berkehendak. 9, ilmu, artinya mengetahui. 10, hayat, artinya hidup. 11, sama', artinya mendengar. Yang 12, basar, artinya melihat. 13, kalam, artinya berkata-kata. Ini kita nak syarah yang ke-13, iaitu nama sifatnya, iaitu kalam. Dalam kitab kita Hidayatus Salikin ni dia tak hurai, dia cuma sebut saja. Sebab dia tak nak fokus kat situ lebih sangat. Sebab kitab ni tujuannya adalah kitab tasawuf, nak menceritakan tentang soal adab. Tetapi tak dapat tidak, untuk bagi tasawufnya ataupun adab akhlaknya, dia bermula juga dengan akidah. Sebab tu Tok Syekh tetap tulis juga sifat 20, tapi dia tak hurai panjang. Sebab kalau nak maklum tentang huraian yang panjang, kita kena mengaji kitab-kitab tauhid, kitab akidah. Tapi tak apalah, saya hurai juga. Jadi dalam kitab dia tulis pendeknya, kita hurai untuk menjelaskan apa tu maknanya sifat kalam. Kalam tu apa dia? Kalam ni maknanya berkata-kata. Siapa dia berkata-kata? Allah Ta'ala itu berkata-kata. Cuma hati-hati, jangan kita faham berkata-katanya Allah macam kita berkata-kata. Baik, kalam ni dia payah sikit. Kita kena faham betul-betul elok-elok. Baik, sekarang ni disebut dalam kitab Matan Umul Barahin. Ada sebuah kitab, nipis je kitab tu, kitab Arab. Nama dia Matan Umul Barahin, karangan Imam Sanusi nama dia. Dia sangat terkenal lah. Kerana dia yang mula-mula mengembangkan ilmu tauhid ni. Yang menyusunnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian Imam Sanusi ni lapis-lapis anak murid lah, dikembangkan ilmu ni. Sehingga kan dia hasilkan sebuah kitab. Nama kitab tu Matan Umul Barahin. Maksud Matan Umul Barahin, ummu tu makna ibu, Al-Barahin maknanya bukti, dalil. Dan memang ibu sungguh pun kitab tu, kerana semua kitab-kitab tauhid yang lain rujuk daripada kitab tu yang satu. Kitab Matan Umul Barahin ni kitab induk. Kalau ngaji pondok ke mana, madrasah ke mana ke, kalau mengaji bahagian tauhid, selalunya Tok Guru akan buka kitab tu dulu. Itu kitab yang pertama sekali buka. Alhamdulillah kami di pondok, Tok Guru buka, itulah mula-mula ngaji pondok dulu. Itulah kitab yang Tok Guru mula sekali buka. Kemudian pula khatam, baca lagi sebanyak 3 kali ulang. Baca khatam, ulang lagi. Baca khatam, ulang lagi. Hampir-hampir lebih kurang 3 ke 4 tahun habis. Dengan 3 kali ulang tu. Tujuan ulang nak bagi kemah. Akidah ni dia kena kemah sungguh-sungguh. Sebab dia tapak foundation, asas. Kita hebat macam mana pun semayang, kan? Semayang kita banyak, tak cukup dengan semayang fardu, buat semayang sunat. Oh hebat kita punya semayang sunat. Khusyuk tak payah kata dah khusyuk. Burung sampai buat sarang atas kepala. Contoh. Nak cerita makna khusyuk sungguh, tak gerak sikit, tak gerak langsung. Khusyuk betul, khusyuk. Dah bahagian tasawuf tak payah sembang lah. Memang warak sungguh, baik sungguh. Jumpa orang senyum, tak jumpa orang pun senyum. Nak kata baiknya dia, kan? Cantik. Tiba-tiba akidah dia ayah pin.
tak terpakai. Tu nak cerita utamanya akidah. Baik macam mana pun, hebat macam mana pun ibadat, akidah tak kemah, akidah tak betul, sesat. Dalam bukan sakat sesat, amalan mardud, ditolak. Allah tak terima satu habuk pun. Satu habuk Allah penat. Tu kalau tengok contoh Syiah. Syiah semayang. Imam kita ni ahli sunnah wal jamaah ni, dengan imam Syiah kalah kita. Berapa kalah? Syiah punya masjid, depan tempat imam ni, dia buat lubang. Imam semayang dalam tu. Nak tunjukkan imam dia tawaduk sungguh lah, sampai semayang dalam lubang. Kita semayang ini sama je. Tak, dia semayang dalam lubang. Walau kira tawaduk ke tak tawaduk, Syiah akidah sat, tak terpakai. Semayang tak terpakai, puasa tak terpakai, apa pun tak terpakai. Jadi sebab tu akidah mustahak. Jangan buat lebih kurang, jangan buat main. Jadi kita nak bicara ni sifat kalam. Jadi dalam kitab Matan Umul Barahin tu, Imam Sanusi dia buat matan. Dia tulis itu, dia kata kalamnya Allah Ta'ala ni, berkata-katanya Allah Ta'ala ni, laisa biharfin wala sautin. Tuan-tuan pun boleh hafal ni, pendek je. Dia kata kalamnya Allah Ta'ala itu, ayat ni berkata-katanya Allah Ta'ala itu, laisa biharfin wala sautin. Boleh ingat? Kat sini hangguk lah, saya pergi kena lagi mi goreng pas habis kuliah, suruh ulang balik, laksa bunyi. Laksa Penang dia kata. Tak pakai. Laisa biharfin wala sautin. Apa dia makna dia? Laisa ni tak sama sekali. Biharfin dengan huruf. Makna kata kalamnya Allah Ta'ala, berkata-katanya Allah Ta'ala itu tidak dengan huruf. Tak ada huruf. Wala, wa tu dan la tu tidak. Sautin maknanya bunyi, suara. Dan kalamnya Allah Ta'ala itu tidak dengan bunyi atau dengan suara. Satu persoalan timbul. Mana nak tahu Wahabi ke siapa ke, dia nak lawan kita. Sekarang ni dia pun nak lawan saja, sikit minta dalil. Kan? Tu dia kata mana hang tahu? Allah, kata-kata Allah tu tak ada huruf, tak ada suara. Sebab tu kita perlu ilmu. Ni kalau tak boleh jawab dah. Kan? Mana Imam Sanusi dia tahu bahawa kata-kata Allah tak ada huruf, tak ada suara. Dan Imam Sanusi pernah bercakap dengan Allah. Pernah bercakap dengan Allah ni Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina. Lagi bercakap dengan Allah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam Isra' wal Mi'raj. Lepas bila pula orang lain tak ada. Imam Sanusi tak bercakap dengan Allah Ta'ala. Dan tu mana dia tahu kata-kata Allah Ta'ala itu tak ada huruf, tak ada suara? Kerana kata-kata makhluk itu berhuruf dan bersuara. Tu cerita dia. Sebab makhluk punya kata-kata ni, kita bercakap ni, pertama ada huruf, ada tulisan dia, A, B, C, alif, bata, tak kira lah apa huruf pun. Dan ada sautin, yang ni ada suara, ada bunyi. Sedangkan Allah dengan makhluk ni mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah dengan makhluk tak sama. Laisa kamislihi syai'. Allah dengan setiap sesuatu takkan serupa. Jadi kalau makhluk ni kata-katanya ada huruf dan ada suara, maka Allah pasti tidak, kerana bercanggahnya Allah dengan makhluk. Situ bukti dia. Bukan pasal kita pernah dengar ke tak pernah dengar kata Allah, kan? Jadi nak kata Allah ni ada huruf ada suara, nanti sama dengan makhluk. Jadi tak, kita kata tidak. Lepas tu ulama letak bahawa tak ada huruf dan tak ada suara, kerana huruf tu juga adalah ciptaan Allah, makhluk yang Allah cipta. ABC alif bata ni lah, semua ni huruf ni adalah yang Allah cipta. Suara dan sebagainya. Baik. Okey, sekarang ni jelas bahawa kata-kata Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara, kerana kita menafikan Allah sama dengan kita. Ini sama dengan makhluk, kerana makhluk itu berhuruf dan bersuara.
Baik. Boleh setakat ni boleh. Boleh faham? Kalau boleh faham kita balik habis lah. Boleh habis awal kan? Baik. Kalau kita faham, sekarang saya nak tanya. Siapa suruh kata faham? Sekarang saya nak tanya. Al-Quran itu semata-mata buku atau kalamullah atau kalam Allah? Okey, jelas. Maknanya tak syiah lah penduduk sini, baguslah. Eloklah tu, betul, akidah dia betul lah tu. Kerana kita jawab itu kalam Allah, Ustaz. Quran tu kalam Allah. Baik. Kalau dia kalam Allah, kenapa dia ada huruf? Dan bila kita baca dia, keluar suara. Sedangkan awal tadi saya sebut kalam Allah laisa biharfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Malah bukan saya reka-reka, ulama sebut, bukan ulama kecil, ulama besar, Imam Sanusi sebut dalam kitab Matan Umul Barahinnya, dan kitab tu dimengaji oleh semua asatizah. Biasanya mana-mana orang pasti akan tahu kitab ni. Tak payah tanya mana-mana ustaz. Tuan tanya, Ustaz pernah dengar kitab Matan Murain? Biasanya kalau dia mengaji betul, memang dia tahu. Sebab kitab ni memang basic betul. Kan? Habis dalam kitab ni kata-katanya Allah tu tak ada huruf, tak ada suara. Sekarang Quran tu ada huruf, dan bila kita baca dia keluar suara. Tadi kita baca surah dalam sembahyang, ada suara. Seolah-olah nampak tanakut, kata ulama. Tanakut ni maksudnya percanggahan. Tadi kata tak ada huruf, tak ada suara. Quran ada huruf, ada suara. Tapi takkan nak kata Quran bukan kalam Allah. Situ sesat. Quran kita yakin Quran tu kalam Allah, tapi ada huruf, ada suara. Macam mana nak bagi matching? Tak payah pening. Ulama buat kerja dah semua ni. Itulah fungsinya ulama. Nampak? Ulama membetulkan kefahaman masyarakat, bukan menambahkan kekeliruan masyarakat. Ini ada sesetengah tu lagi menambahkan kekeliruan masyarakat. Orang dah elok-elok baca kunut, dia kata mana dalil? Bid'ah lah pula. Tak kekacau situ. Tujuan ulama nak memudahkan kita, memahamkan kita. Ini lagi mengelirukan. Tu kan ulama. Ada. Baik. Jadi ulama jawab macam mana? Maka ulama menyebut bahawa kalam Allah itu terbahagi kepada dua. Kalam Allah terbahagi kepada dua. Satu disebut sebagai kalam nafsi, satu disebut sebagai kalam lafzi. Beza dia nafsi, lafzi. Nafsi, lafzi. Ingat, kalam nafsi ni nafsun, makna diri. Nafsun tu diri. Jadi nafsi tu makna diri Allah Ta'ala. Jadi kalam nafsi tu maknanya kalam diri Allah. Kalam nafsi inilah yang ulama sebut laisa biharfin wala sautin, atau disebut juga sebagai kalam hakikat. Kalam sebenar-benarnya pada Allah Ta'ala, itulah dia, kalam nafsi yang tak berhuruf dan tak bersuara. Kerana apa? Kerana Allah mana boleh sama dengan makhluk. Makhluk tu berhuruf dan bersuara, maka tidak pada Allah. Habis itu Quran, maka Quran itu ulama sebut sebagai kalam lafzi. Lafzi ni maksudnya lafaz, kalam yang berlafaz. Macam mana boleh jadi berlafaz? Allah yang sendiri terjemah. Asalnya kalam nafsi ni yang tak ada huruf, tak ada suara ni, Allah terjemahkan daripada yang tak ada huruf, tak ada suara tu kepada kalam yang mudah dipaham oleh makhluk. Kalau tak, makhluk nak faham macam mana? Maka Allah terjemah kepada kalam yang mudah dipaham makhluk, maka jadilah kalam itu ada huruf dan ada suara. Seperti mana yang kita lihat pada hari ini, Quran tu. Allah buat. Ada satu makhluk, dua makhluk Allah cipta. Namanya satu, namanya qalam. Bukan kolam renang. Kolam tu maknanya pena. Satu lagi Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Lauh ni makna, kalau makna terjemah dia, makna papan. Papan tulis. Tapi bukan, jangan kita bayang macam papan kat sini ni.
Kan, entah macam mana wallahu alam lah. Tapi nama dia Lauh Mahfuz papan. Mahfuz tu maknanya yang terpelihara. Yang dijaga oleh Allah. Kenapa terpelihara? Kerana di pada Lauh Mahfuz tu ada rahsia-rahsia yang tersembunyi. Rahsia tentang kehidupan kita, bila kita akan mati, semua tertulis dah. Kan? Mati bila, tanam kat mana, lepas ni buat apa, ada. Semua dah tertulis di dalam Lauh Mahfuz. Sebelum ni pun dah, apa kita buat sebelum ni semua dah tertulis. Sebab tu benda tu dirahsiakan Allah. Dan maka makhluk ni lah Allah perintahkan untuk tulis kalam Allah yang berbentuk kalam lafzi tadi. Kemudian disimpan di Baitul Ma'mur nama dia. Ni kita masuk sikit cerita macam Isra' Mi'raj ni, sebab nak sampai dah Isra' Mi'raj. Dia langit 1, langit 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 lapis langit. Dan setiap lapis langit dia ada ruang kosong antara ni langit, lepas tu kosong, langit pula kosong, langit pula macam tu. Berlapis-lapis. Dan ruang kosong tu bukan kosong semata, tapi penuh dengan para malaikat. Sehingga kan Nabi cerita kat sahabat, Nabi buat tangan begini. Nabi buat tangan begini. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa buat tangan gitu? Apa maknanya ya Rasulullah? Nabi kata, inilah bentuk langit tu, kata Nabi. Kenapa bengkok? Sahabat tanya. Kerana jumlah malaikat yang terlampau ramai pada setiap langit, sampai bentuk langit itu melendut. Kerana terlampau banyak. Berapa banyak? Wallahu a'lam, tak tahu. Berapa juta ke apa kita tak tahu. Setiap satu langit ada malaikat. Naik satu langit ada malaikat, naik penuh sampai langit yang ketujuh. Sampai langit ketujuh, kat situ ada satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Kat situ juga ada syurga. Naik dekat Sidratul Muntaha tu, dekat langit ketujuh tu ada satu tempat namanya Baitul Ma'mur nama dia. Baitul Ma'mur. Maka yang saya sebut Quran yang berbentuk lafzi tadi, yang Allah terjemah tadi, disimpan di situ, di Baitul Ma'mur. Bawah Baitul Ma'mur, langit pertama, turun balik. Tadi kita naik, ni turun pula. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sampai langit pertama, ada satu tempat dekat langit pertama tu, namanya Baitul Izzah. Nama tempat tu Baitul Izzah. Baitul Izzah dengan Baitul Ma'mur, malaikat tawaf. Pusing, ikut arah lawan jam, macam kita buat. Pusing. Kat situ pun malaikat tawaf, bawah ni pun malaikat tawaf. Turun lagi, turun balik ke bumi. Daripada Baitul Izzah tu turun bawah, dia akan bertemu Baitullah, iaitu Kaabah. Sehingga kan disebut dalam kitab, Syekh Daud sebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj, andai kata, andai, kalau kita dapat naiklah ke langit tu, sampai langit 7, lepas tu kita ambil seketul batu, kita duduk kat Baitul Ma'mur, kita lepaskan batu daripada Baitul Ma'mur, nescaya tepat jatuh di atas bumbung Kaabah. Nak maksudkan kedudukannya selari straight daripada Baitullah Kaabah naik, Baitul Izzah naik, Baitul Ma'mur straight. Kalau tuan-tuan perasan, tuan-tuan pergi umrah ke mana kan, pernah tak nampak apa-apa objek terbang atas Kaabah? Tak pernah. Sampailah tak ada siapa boleh terbang atas Kaabah, tak boleh. Kalau kau terbang nak lalu, dia kena kona tempat lain, dia tak boleh lalu situ. Wallahu a'lam. Itu Allah nak tunjuk kehebatan kan. Kalau tak yakin lagi dengan agama Allah tu, straight langit tu. Jadi bila Allah dah terjemah ni dekat Baitul Ma'mur, naik balik atas balik. Naik turun penat kat ni. Kat Baitul Ma'mur tadi Allah dah terjemah dah Quran ni, kalam lafzi. Kemudian Allah turunkan kalam lafzi tu ke langit yang pertama. Daripada Baitul Ma'mur pergi kat Baitul apa bawah ni? Baitul Izzah. Turun Quran itulah namanya nuzul Quran. Itulah dia. Kita duk sambut nuzul Quran, duk sebut nuzul Quran. Dan benda nuzul Quran ni cerita dia. Daripada langit 7 Allah turunkan Quran tu ke langit pertama. Turun tu panggil nazala. Nazala yanzilu.
Itu makna bahasa Arab, makna Melayunya turun. Jadi nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran daripada langit 7 turun ke langit pertama. Simpan situ. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril alaihissalam, bila nak ambil wahyu, ikut arahan Allah lah. Allah kata ambil ayat sekian-sekian gini daripada surah gini, malaikat Jibril pun pergi ambil dan hantar ke Nabi. Jadi malaikat Jibril ambil daripada langit pertama, wahyu tu turun bagi kat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitulah peristiwanya sampailah akhirnya Nabi wafat. Macam mana wahyu sampai kat Nabi? Sahabat, ada seorang sahabat Nabi tanya, Annal Harith bin Hishamin radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa Al-Harith bin Hisham, seorang sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyu? Bagaimana caranya wahyu turun kepada engkau? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini mithla salatil jarasi. Terkadang datang kepadaku suara seperti gemerincing loceng. Macam mana wallahu alam, tapi dalam hadis kata Nabi dengar tu bukan mendengar ayat Quran, tapi dengar bunyi tajam macam loceng, sing kering 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 macam tu ke tak tahu, wallahu alam. Tapi Nabi sebut gitulah. Salatil jarasi. Wa huwa ashadduhu alayya. Dan kata Nabi, ini cara yang paling berat buat aku. Ini paling sakit sekali, paling berat nak hadap. Nabi kata, wa huwa ashadduhu alayya. Fayusamu anni wa qad wa'aitu anhuma qala. Dan kemudian bunyi itu berhenti, barulah Nabi faham apa yang dimaksudkan. Kemudian baru Nabi sebut kat sahabat ayat tu. Kemudian ada sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah salin, catik. Maka jadilah Quran macam ada kita sekarang ni. Wa ahyanan yatamatsalu lil malaku rajulan. Dan kadang-kadang kata Nabi, datang malaikat, yakni malaikat Jibril lah, dalam menyerupai seorang laki-laki. Seorang laki-laki, pakaian malaikat Jibril ni disebut oleh ulama berjubah putih dan berserban putih. Dia datang jumpa Nabi dalam rupa seorang lelaki, datang jumpa Nabi. Kemudian ajar Nabi tentang wahyu yang Allah berikan. Fa ima yaqulu, dan apa dia baca Nabi ikut balik. Ada baca Nabi ikut, baca Nabi ikut. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia pernah melihat turunnya wahyu pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumish syadidil bardi, kata dia. Pada waktu tu, hari tu sejuk. Waktu tu sejuk. Wa inna jabinahu la tafassadu araqa. Tapi aku tengok dahi Nabi berpeluh-peluh bila wahyu turun. Nak cerita tu waktu tu sejuk, tapi bila wahyu sampai kat Nabi, peluh Nabi. Maknanya berat wahyu tu bila Nabi nak terima. Persoalan kita timbul. Kenapa wahyu nak sampai kat Nabi jadi berat? Pertama, kerana ia kalam Allah. Yang kedua, di situ nak menunjukkan turunnya saja sudah berat, apatah lagi nak laksanakannya. Nak turun wahyu dapatkan Nabi punya berat. Ada kisah lain pula, sedang Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi kalau duduk dengan sahabat rapat-rapat, tak macam kita ni renggang-renggang, ialah SOP. Sahabat Nabi duduk rapat sampai kadang-kadang bertindih-tindih kaki mereka, bertindih peha. Begitulah. Jadi takkan sahabat nak tindih kaki Nabi lah tindih kaki mereka. Jadi ada seorang sahabat ni, kaki Nabi duduk atas dia. Tengah duduk sembang-sembang, pak, wahyu datang. Wahyu Allah datang. Bila wahyu ni datang, Nabi diam. Tiba-tiba beratnya Nabi nak tanggung, kaki Nabi tekan kaki sahabat. Sehingga sahabat tu kata, seolah-olah macam nak pecah tulang aku, dia kata. Aku tahan, dia kata. Sebab takkan nak tolak Nabi, nak tahan. Tekan kaki dia, sakit. Tu sahabat Nabi bukan terima wahyu, cuma kaki Nabi tindih kaki dia pun dia dah rasa, dia kata macam nak pecah tulang, sakitnya. Yang Nabi sendiri tanggung, macam mana rasa? Nabi duduk atas unta, wahyu turun, rebah unta, jatuh. Kerana berat nak tanggung wahyu tu. Maka kata ulama, wahyu tu turun pun saja berat, kalau nak laksana lagilah berat. Macam ni negara kita majoriti umat Islam, pemimpin daripada dulu sampailah Islam Melaka.
Nah, orang Melayu kita, orang Melayu Islam, daripada dulu sampai hari ini, Agong Sultan Melayu Islam. Tapi masih lagi payah untuk kita nak melaksanakan undang-undang Allah. Apa? Ini kata berat. Ini berat. Nabi nak terima wahyu pun berat, nak buat lagilah berat. Payah. Nak cakap hudud pun susah. Nah, sekarang okey dah lah, boleh cakap dah. Zaman dulu ustaz nak cakap dalam masjid pun tak boleh. Baru sebut ada kata. Sampai skip bab tu. Bab tu kita skip lah. Tak baca bab hudud. Padahal ada dalam kitab mereka. Punya takut. Tu nak sebut hukum Allah. Kan? Akhirnya sekali tu dapat dibahaskan, diusulkan dalam parlimen. Tapi bukan hudud, salah sebahagian daripada hukum syariah. Tak laksana pun, baru usul saja boleh sebut dalam parlimen. Habis-habis Tok Guru Haji Hadi masuk dalam kereta, driver dia cerita mengalir air mata Tok Guru Haji Hadi. Tanya kenapa Tok Guru nangis, sedih. Dia kata aku bukan sedih, tapi tangisan gembira, syukur. Kerana baru hari ini dalam sejarah nak dapat membawa hukum Allah disebut, diucap di dalam Dewan Parlimen. Walaupun belum laksana, tapi dapat cakap, dapat usul pun alhamdulillah. Sebab ini satu rahmat. Nah, kalau dapat buat lebih-lebih lagi lah, kita dapat melaksanakan hukum Allah di atas muka bumi Allah. Nak cerita payahnya. Ni negara majoriti umat Islam, tuan-tuan. Kalau negara kafir tak payah cakap dah. Tak payah kata nak usul. Memang tak boleh buat pergi dah kalau negara kafir. Ni negara orang Islam dah, majoriti umat Islam pun payah. Macam mana nak buat? Lepas tu kita kena pastikan orang yang duduk di barisan kepimpinan, orang yang nak bawa agama, bukan nak bawa dunia. Kan? Hari ni orang pelekeh, tok-tok guru lebay-lebay, nak ngaji pondok. Dia kata tok lebay boleh ke jadi menteri? Tok lebay reti ke dia setakat jadi khalifah tahlil boleh? Memang tahlil hang je. Kan? Ni dia buat pelekeh, dia perendah. Dulu arwah Tok Guru Ni Aziz pernah jawab benda ni. Dia kata, ya, memang kami geng-geng lebay ni, kopiah lembik ni, memang kami tak reti bab ekonomi. Kami tak reti bab kewangan negara ni, kami tak reti. Saham-saham ke kami tak reti. Tapi kami kenal Tuhan kami. Kami kenal Allah Ta'ala, Allah yang maha berkuasa atas segalanya. Kami taat perintah Allah, dan kami reda atas ketentuan Allah. Kami taat perintah Allah. Kami yakin Allah Tuhan sekalian alam akan bantu kami untuk takbir. Yakinlah. Bila orang tu kenal Allah, dia nak bohong ke? Dia bohong. Tak payah kata ni 1 sen pun tak berani ambil, sebab dia tahu ni takwa. Dia takut dengan Allah. Kan? Tapi kita duk pilih tu lah. Yang cerdik pandai lah konon-kononnya. Nak pakai kod, kemas apa semua. Ada. Memang kita pilih dia jadi menteri sebab kita kata dia pandai matematik. Memang dia pandai kencing kita. Memang betul dia pandai. Dia pandai tambah tolak tu, dia buat tambah ke dia, tolak ke kita. Tu jadi. Ada. Tengok apa nak jadi. Yang dia kaya raya senang lenang, yang kita gini bersusah payah niaga pi jalan, hujan ribut basah, habis jatuh lah kita. Ada. Itu kata. Jadi biar faham. Jadi kita takut dengan Allah. Didik ni belajar ni akidah. Biar taat pada perintah Allah. Itu saya sembang dengan kawan. Kata macam-macam Ustaz masalah. Daripada atas sampai ke bawah bohong berlaku. Buat projek tak jalan. Atas kertas tulis 60,000 projek tu. Grade A punya tar tebal berapa inci? 5 inci tebal. Akhirnya bila nak running, masuk sikit 40,000 ke orang ni. 20. Lah kali tinggal kat kontraktor tinggal 20,000. Bila tinggal 20,000, kontraktor nak buat 5 inci. Dia kata mana boleh ni, mampu aku mana untung. Kontraktor pun nak untung pula pun dia pun tamak agak nak untung banyak. Lah kali buat sinci je.
Itu pun bagi nampak hitam. Memang nampak hitam jalan macam baru. Pakai kat sebulan dua, pecah balik. Sebab apa? Sebab nipis lah. Nampak? Dalam duk buat tu, dia pun sak dekat orang bawah ni. Ada orang India ke mana dia panggil, suruh buat. Yang ni pun pandai juga. Nah, bawa 2 lori, 1 lori dia simpan dalam. Nampak? Semua kerja menipu. Memang pandai buat, tapi ada tipu. Tipu ni lah segala-galanya. Punca segala-galanya rosak, satu, sebab menipu. Sehingga kan kata ulama, ra'suz zunub, kepala dosa al-kadhib, yakni pembohong. Punca jadi rosak semua ni sebab ada penipuan. Cuba kalau jujur buat bagi elok. Macam mana? Kenapa dia berani tipu? Takwa tak ada. Nah, dia kata tak apa, bos kita tak nampak. Benar tak kita? Nah, bahagian kerja pejabat, pam sembang. Bos datang, buat kerja. Bos datang. Bohong. Nampak? Punch card, dah punch card, keluar balik pergi beli nasi lemak. Kalau pergi beli naik balik cepat-cepat dah bergerak, makan 4 bungkus sembang kat bawah. Sebab dia tahu bos masuk lambat, bos masuk pukul 10, pukul 11 lagi. Bos pun sama gak, tidur dulu tu bongkar. Tak apa, tapi tak apalah, dia bos. Nak syarikat ni boleh tahan kira. Tapi habis semua nak bohong. Tu boleh cerita ambil harta pejabat, ketah-ketah pejabat bawa balik rumah, kan? Pen pejabat bawa balik rumah, stapler bawa balik. Dengan kursi-kursi pun dia bawa balik. Nampak? Nak mouse, keyboard habis bawa balik. Mujur bos dia tak bawa balik. Ada kata, macam mana habis, jadi rosak lah. Sebab kita ni tak jujur. Dalam hati ni tak ada nampak Allah. Dia nampak makhluk. Bila nampak makhluk, masa makhluk tu ada, buat taat lah. Makhluk tu tak ada, jadi liar balik. Tapi kalau orang ni dididik takwa pada Allah, takut dengan Allah, bila Allah tak ada, cuba bagi. Bila Allah tak ada, tu je kunci nak bagi selamat. Kan? Kita pasang CCTV. Kan? Dia spray ni CCTV. Atau dia kali tepi, gitu. Kita yang tengah tengok ni, tak nampak dah. Nak pusing-pusing balik, tabung tak ada. Dia tak takut. Kan? Tak takut dia. Kena pula yang ada pangkat sikit, ada harta sikit, kena tangkap pun tak takut. Sebab apa tak takut? Sagi dia bayar peguam, dia bayar hakim, boleh lepas, boleh selamat. Tapi kalau kita didik masyarakat, tak kira dah pemimpin semua sekali dalam ni kenal Allah. Nak akidah ma'rifatullah. Bila kenal Allah tak berani. Kan tak? Sampai sebab tu saya cerita tok guru saya. Saya ikut dia pergi kuliah. Dululah saya bawa dia. Nak ambil uduk kat sekolah. Dia pun buka kopiah dia ni, kalau kat tepi sekolah tu boleh letak, apa gak ni tak boleh letak. Jadi dia pun pusing sana, pusing sini. Dia tak tahu nak letak mana kopiah ni. Tempat nak sangkut pun tak ada. Tapi tepi tu ada motor, orang parking. Saya kata, tok guru letak atas seat motor tu. Mana pandai kita pergi jawab dengan tok guru. Tok guru tanya balik, dah motor kamu ke? Saya kata, tak lah, saya datang dengan tok guru kan. Mana pula saya bawa motor? Kalau dah bukan motor kamu, kenapa pandai-pandai suruh letak atas motor orang? Mana boleh, dia kata. Ada hak dia. Padahal kalau letak atas motor orang marah tak? Tak marah, tapi punya jaga. Sebab apa? Hati ada takwa. Jaga sangat sebab Allah tengok. Memang orang tak tengok, Allah tengok. Jaga sangat adab. Ni mereka ni. Lepas tu tak peliklah mereka ni Allah bagi syurga. Sebab apa? Sebab sungguhnya dengan Allah kita buat lebih kurang. Buat lebih kurang kita. Sampai pakai duit masjid pun ada ahli jawatan kuasa. Tapi bukan sinilah, tempat lain. Kan? Pakai duit masjid. Pergi mana? Pergi Langkawi, bercuti. Sungguh. Ada yang jadi kantoi tu sebab ada seorang tu dia tanya. AJK tu tanya sebab dia sebut salah agaknya. Ustaz, apa hukum pengurusi guna duit masjid, lepas tu bawa AJK semua pergi Langkawi? Saya kata, mana boleh, duit tu bukan duit pengurusi.
Tu duit orang ramai. Duit untuk imarahkan masjid, nak baik pulih, nak buat program. Tu tak apa. Nah, ini pergi Langkawi. Kita tanya apa alasan? Dah dia kata lawatan sambil belajar. Belajar benda sampai Langkawi. Nak belajar snorkeling. Apa kena mengena dengan jawatan pengurusi masjid? Nah, bukan nak suruh berenang dalam masjid. Ni ambil abang cakap apa? Tak amanah lah, tak jujur. Habis masjid rosak. Tu jaga masjid tu, pengurusi masjid tu. Kan pengurusi kasino tak tahu. lebih parah lagi. Kan? Tu nak ceritanya. Aduh, Allahu akbar. Sebab apa semua ni berlaku? Ni, akidah. Tak mengaji. Sifat 20 tak mengaji, tauhid tak mengaji. Buat lebih kurang. Orang bagi ni bahagian jawatan berebut semua. Semua nak jadi. Nah, mengaji tak mau. Nah, akhirnya main buat ikut dan tak ikut macam mana Allah nak. Tanggunglah nanti di hari akhirat, jaga. Nah, 1 sen kita ambil hak bukan kita, jawab di hadapan Allah Taala. Nah, tapi kalau kita ni mengaji ada takwa, jangan buat main tu. Ni bukan aku punya, tak berani aku. Dia jaga sungguh. Tak apa, bukan suruh sampai jadi tok guru. Tapi bila kita mengaji, kita faham. Ini tak boleh, ni bukan hak aku. Mana boleh aku ambil? Nah, sebab ni? Sebab dia ni belajar akidah. Dia tahu Allah sama, Allah mendengar. Dia tahu Allah basar, Allah melihat. Dia tahu Allah kalam, berkata-kata pada dia. Baik, jadi kalamnya Allah Ta'ala itu dari sudut nafsinya, tadilah kita kata tak ada huruf, tak ada suara. Mana hang tahu tak ada huruf, tak ada suara? Kerana bercanggahnya Allah dengan makhluk, mana boleh sama. Kerana kalam makhluk itu berhuruf dan bersuara. Habis itu Quran itu kalam lafzinya yang telah diterjemahkan oleh Allah sendiri daripada kalam nafsinya kepada kalam lafzinya. Kemudian diturunkan daripada Baitul Ma'mur kepada Baitul Izzah. Itu dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tu dia. Nah, bahawa Nabi itu tidak akan memperkatakan apapun yang berkait dengan agama ini daripada emosinya atau daripada nafsunya, tidak. Tapi semua yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Sehingga kata ulama, kalau Nabi batuk sekalipun, itu pun wahyu. Apa saja Nabi buat, semuanya wahyu. Bukan Nabi buat dengan ikut suka dia, tidak. Kerana Nabi dipandu oleh Allah. Kerana Nabi nak memandu kita. Jadi kena orang cakap apa, meletakkan keyakinan kepada Allah dan juga Rasulnya. Jaga. Ini namanya sifat, yakni sifat kalam. Dan jangan kita faham kalamnya Allah itu dengan bermulut. Tidak. Mulut-mulut ni makhluk. Tak, bukan macam ni cakap macam ni. Macam mana? Wallahu a'lam. Bila kita jawab orang alam, mula dia pelekeh. Ustaz ni ngaji tak habis ni. Lepas tu dia tak tahu tu. Habis nak tahu sangat, dia ikut Abul Arifin. Tahu Abul Arifin siapa dia? Ayah Pin. Abu tu kan ayah, Arifin tu Pin lah. Ikut ajaran sesat lah. Cukuplah kita mengaji sini sampai tahap kita pun akhirnya kita tak boleh nak jawab juga. Dalam kitab Usul Tauhid, Syekh Abu Abdullah Hussein Nasir, dia sebut dalam kitab tu, dia kata mengaji akidah sampai akhirnya kamu ternganga. Maksud ternganga bukan melopong gitu. Maksudnya tak ada kesudahan. Maknanya kita tak nampak. Lah kali ngaji, lah kali jawapannya wallahu a'lam. Aku tidak tahu. Tapi bukanlah buka kitab di wallahu alam tu ngaji benda. Kan? Masuk bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka muka surat 18, sifat kalam. Wallahu alam. Senang je tu mengajar. Lepas tu ambil duit sampul. Sedap kan mak. Nah, dia teranglah dulu kalam ni macam mana. Lah kali pergi dalam lagi. Tak tahu dah. Sebab kita sekadar tu saja. Itu pun pengetahuan tu semua pun datang daripada sumber-sumber Quran, hadis dan juga sepakat-sepakat ulama-ulama kita yang lebih mahir daripada kita. Dia yang ajar kita gini. Itulah bolehlah lebih sikit.
bahagian ilmu kita. Lebih dalam lagi, Allah. Tak payah kata nak kenal Allah dengan kenal betul-betul. Diri kita tak kenal betul-betul. Kita mana tahu diri kita ni secara tepat betul-betul. Saya bagi satu contoh. Berapa helai rambut tuan-tuan atas kepala? Kalau tuan-tuan memang kenal sangat diri sendiri, tahu kira. Kalau botak tak kecil lah. Sebab dia memang tak ada rambut. Ni yang ada rambut ni, boleh kita nak kira selai-selai? Tak mampu. Tak mampu kita nak kira. Kita tak tahu. Padahal rambut tu kan duduk kat kepala orang lain, kepala kita. Namun tak kerti dah. Tak payah kata rambut banyak sangat, yang ringan sikit ada ustaz. Berapa batang gigi dalam mulut? Pernah kita duduk depan cermin, harta gigi ada. Kita tak tahu. Tak tahu ngap, cabut. Satu. Tak tahu diri kita pun kita banyak tak tahu, apatah lagi hakikat sebenar diri Allah. Dah tu kita mengaji sekadar yang diajarkan kepada kita melalui ayat-ayat Al-Quran, hadis dan juga kata-kata daripada alim-alim ulama untuk memberi faham sekurang-kurangnya kita kenal Allah, tak menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain. Intipati ilmu akidah, dia punya main dia punya orang cakap apa, target dia sebenarnya, tujuan kita susah payah mengaji akidah ni sebenarnya untuk kita memastikan bahawa jangan kita faham Allah macam makhluk. Tu. Sebab tu ulama susun wujud, kidam, baqa apa semua ni tujuannya supaya jangan, bila kita belajar, jangan kita nampak Allah dengan makhluk serupa. Tidak. Sebab tu apa saja bentuk keserupaan kena tolak. Sebab itulah bila jumpa ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala arsyish tawa, Ar-Rahman duduk di atas arash, nampak macam keserupaan pada makhluk, yakni duduk. Maka ulama berhati-hati pada ayat tu. Cek balik takwil gini. Maka kata ni bukan dengan makna duduk macam duduk ni, tapi dengan makna Allah berkuasa di atas arash. Arash makhluk paling besar. Kalau makhluk paling besar pun Allah kuasa, setakat belah makhluk kecil, Allah lebih kuasa lagi lah. Begitulah. Sama juga dia ngaji-ngaji ayat Quran, jumpa yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah ada tangannya. Ulama hati-hati. Nak buat kaji, rupanya dengan makna tangan itu ditakwilkan dengan makna kuasa. Kuasa Allah di atas kuasa mereka. Kalau kamu berkuasa, Allah lebih berkuasa, dalam erti kata begitu. Batu ulama berhati-hati. Ini dak baca Al-Quran terus faham gitu. Ni yadun makna tangan lah. Tangan. Dah macam mana membayang tangan Allah? Tak boleh ni jadi rasa akidah. Sebab Allah ada jisim, ada tangan, ada kepala, ada badan. Itu dah sama keserupaan dengan makhluk. Mana boleh sama dengan makhluk? Kerana Allah bukan makhluk, tapi Allah lah yang mencipta makhluk. Makhluk tu sendiri pun maksudnya yang kena cipta. Jadi kalau Allah tu makhluk, mana Allah kena cipta. Kalau Allah kena cipta, siapa cipta Allah? Maka mustahil, akal tak boleh terima. Tu tujuan kita mengaji ilmu akidah, biar faham jelas Allah jangan disamakan dengan makhluk. Bila sama, itulah namanya syirik, perkongsian. Allah sama rata dengan yang lain. Allah lebih. Makhluk duduk bawah ya. Allah lebih lagi. Ada. Lepas tu dia kata, dah tu sebut kata Allah maha tinggi, makna tinggi ke atas langit lah. Bukan faham gitu. Ada. Lepas tu habis kalau kita sebut pimpinan kita tertinggi, adakah pemimpin kita tertinggi tu maksudnya tinggi-tinggi belaka? Sama masuk dalam masjid tak lepas kepala. Ada gitu? Jadi ayat tu, kataan tu saja sebut tertinggi, tapi bukan maksud badan dia tinggi. Bukan dia duduk kat langit, duduk sini juga sama dengan kita. Sebab jawatannya tu tinggi, disebut pimpinan tertinggi. Nampak? Dan tu perkataan di situ kadang-kadang boleh dengan banyak makna. Lepas tu kena faham elok-elok. Jadi nak faham jangan awak pandai sendiri, rujuk alim ulama. Baca kitab-kitab yang muktabar, yang daripada fahaman kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan kita akan berhenti sini, kita akan sambung 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. InsyaAllah kuliah akan datang kita baca sekaligus terus 14 sampai 20 tu. Sebab dia lebih kurang je. Nanti kita akan tengok. Dia lebih kurang je. Jadi kita dah khatam
1 sampai 13. 1 sampai 13 ni mengikut qaul Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ingat tu. Kalau tak payah nak ingat nama panjang dia, ambil belakang sudah. Al-Asy'ari. Bukan Sya'ari. Sya'ari, cikgu Sya'ari cerita Piramli tu. Hari-hari main bola tu. Al-Asy'ari. Ni. Dia imam ni yang susun 1 sampai 13. Setengah pandangan ulama kata kalau kita ngaji sampai 13 ni pun sudah memadai. Tapi ada pendapat lain pula kata tak boleh, kena sambung lagi 7 bagi jadi lengkap 20. Kerana yang susun sampai 13 Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian yang lagi 7 ditambah sampai jadi 20 tu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia yang tambah pula lagi jadi 7. Lepas tu akidah kita, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, 2 orang imamnya. Satu Imam Asy'ariyah, satu Imam Maturidiyah. Itu disebut Asy'ariyah Maturidiyah tu. Itulah kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ni ngaku-ngaku saja. Orang tanya, mu akidah mana? Saya Ahli Sunnah wal Jamaah lah. Dah kenal Imam Asy'ari. Sya'ari mana? Sya'ari Akam kan dia? Enggak dah. Tak kenal. Dah macam mana? Kata akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kan? Bila kita ngaku-ngaku Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kena tahulah selok-belok ilmu dalam ni. Kalau tak tahu banyak pun tak apa, paling-paling tidak sekurang-kurang gitu. Macam kita pergi sekolah lah, nak buku teks tak bawa tak apa lagi, jangan sampai cikgu pun tak kenal, kelas pun tak kenal kelas mana, habis masuk kelas orang. Macam tu juga kita mengaji. Tak apa, tak bahagian tak bawa kitab. Macam mana dah. Tapi paling-paling tidak, tok guru kita, ulama kita, imam kita kenal lah. Sebab apa? Sebab kita mengharapkan daripada mereka lah yang akan membantu kita, memberi syafaat nanti di hari akhirat. Kita ingat kita boleh survive dengan amalan kita sendiri, dengan pahala kita. Ingat cukup. Siapa sini rasa pahala dia cukup kalau dia mati malam ni? Cuba bangun, nak tengok muka. Masuk live ni. Mana ada, saya pun tak berani. Nah, kita pun Allah tak tahulah. Kalau cukup pun takut-takut dosa pula. Mana tahu dosa lama-lama ke tak taubat lagi. Kan? Kalau rasa pahala lagi banyak pada dosa pun belum tentu selamat. Mana tahu nanti di hari kiamat ada orang mengungkit pasal kita. Dia kata hari tu dia ni buat saya terasa hati lagi ni. Jadi ada hutang dengan dia. Maka nak bayar hutang tak boleh bayar dengan ringgit dah. Mana ada duit dah waktu tu. Jadi bayar hutang dengan pahala. Pahala kita ambil buh kat dia. Ambil habis pahala. Nah, habis terus kosong. Tiba-tiba ada lagi yang datang ungkit. Saya punya macam mana pula ni? Nah, dia pahala dah habis dah ni. Saya ada benda lagi ni. Tak puas hati dengan dia ni dulu macam ni. Macam mana nak bayar balik? Pahala habis dah ni. Maka kata malaikat, ambil pula dosa orang tu pikul kat itu. Allah, tak berat situ. Sebab tu kita jangan merasa kita sudah cukup beramal. Nah, buat terus buat. Tapi kita kena juga mengharap syafaat-syafaat yang diizinkan Allah. Syafaat yang pertama, syafaat Quran, syafaat paling besar. Jadi jaga Al-Quran, baca Al-Quran, pegang Al-Quran elok-elok. Jangan buat pegang Quran ni macam buku-buku biasa. Jangan tindih Quran dekat rak-rak. Nah, Quran tak boleh ditindih. Nah, letak apa atas Quran pun tak boleh. Letak pen tak boleh. Nah, letak lidi tak apa. Kalau lidi tu kita niat untuk tunjuk baca ayat Quran. Nah, benda asing tak boleh. Tak boleh tindih atas dia. Kadang orang letak spek mata. Tak boleh tu. Haram hukum dia. Lebih jahat lagi letak kayu sugi. Dah konyol letak atas Quran. Wasam. Nah, lepas tu ada yang selak kertas Quran ni, jilat dulu. Busuk tu alio kita. Ni ayat ni kertas Quran ni. Mana boleh buat main gitu. Nak kena jaga adab dia sebab kita mengharapkan syafaat daripadanya. Nak bantu. Syafaat Quran. Yang kedua, syafaat Nabi. Selawatlah kat Nabi. Bila teringat, memanglah kadang-kadang kita ni, tapi bila teringat, selawat. Guru kami ajar, bila telinga berdesing, selawat kat Nabi. Kadang-kadang ada hadis, walaupun hadis ni dhaif, lemah. Tapi ada riwayat kata, bila telinga kita berdesing, itu tanda Rasulullah sedang sebut nama kita. Ada riwayat kata begitu, wallahu alam. Tapi ada riwayat kata bila berdesing Rasulullah sebut nama kita. Kita pun bila Rasulullah sebut nama kita, kita ingatlah Rasulullah, selawat Allahumma salli alaihi. Tapi desing sekejap je, sing hilang. Kalau sing kat 4 hari tu kan.
Itu ada kumbang masuk dalam ke apa, pergi cek klinik lah. Sampai 4 hari kot mana. Dapat tu. Nah, ini selawat Nabi, moga-moga dapat syafaat Rasulullah. Yang ketiga, kita ikut alim ulama mengaji kitab dan sebagainya. Moga-moga ulama-ulama yang kita mengaji ni dapat Allah izin bagi syafaat kat kita. Ni kita mengaji kitab Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Automatik kata tok guru kami, kita jadi anak murid kepada Syekh Abdul Samad Al-Palembang. Walaupun kita tak pernah jumpa Syekh Abdul Samad, nanti di hari kiamat kita dapat bangkit dengan mereka-mereka ni, alim-alim ulama, tok-tok guru. Dan mereka kenal kita, ni anak murid aku kat balik pulau Sungai Burong. Sebab mereka ni ngaji kitab aku ni, Hidayatul Salikin. Ni anak murid kat, tapi kitab tak bawa, tak apalah, jadilah dia kata. Bolehlah juga sebab ngaji juga. Ni langsung tak nampak batang hidung. Kuhulu ke hilir. Nak pergi jabat boleh, pergi ngaji tak boleh. Kok mana? Jadi kita berhenti takat ni lah. Jadi berhenti dekat sifat kalam. Kuliah akan datang, jangan duk kalam lagi, tak habis-habis. Tanda situ, sambung pas ni kaunuhu ta'ala qadiran. Suruh ustaz sambung situ. Sebab kita tak ingat tanda-tanda, tapi banyak tempat. Tanda sajalah tapi tak tahu ni yang mana. Ada banyak tempat baca kitab yang sama. Baik, cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Kemudian sebelum saya tutup majlis, ada sedikit sikit saja. Iaitulah macam biasalah, saya sini pun rasanya setahun ke 2 tahun saya pun tak ingat dah, lama dah rasa sini. Daripada bujang lagi, kahwin dah kan, anak pun 2 dah. Daripada bujang dah kahwin, mujur tak kahwin lagi. Jadi apa nama, sebelum ni pun kami biasa buat dah. Bila menjelang bulan Rejab, di pondok, di tahfiz, tok guru suruh puasa sunat lah. Bukan kerana fadilat tertentu, tidak. Kalau Allah nak bagi, kita terima, alhamdulillah kan. Tapi tujuan asalnya ini kerana kita nak melatih diri sahaja. Nak melatih supaya masuk bulan Ramadan kita dah steady. Ini tiba-tiba ni macam orang main lumba lari. Takkan hari pertandingan baru nak lari. Tu krem kaki-kaki. Dia training dulu bulan ketiga nak masuk lumba lari. Bulan 1 dia dah pusing-pusing dah. Jogging ke apa ke, exercise, bagi training supaya nanti hari pertandingan dia dah steady. Begitu juga kata ulama. Sebab tu Nabi ajar doa, Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban. Nak menunjukkan Nabi dan para sahabat bila nak masuk Ramadan, bulan Rejab lagi sudah bersiap sedia. Sebab nak memuliakan bulan Ramadan. Sebab apa bulan Ramadan mulia? Bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran. Nak kena jaga. Jadi kita nak buat yang terbaik. Janganlah time-time Ramadan barulah nak puasa. Tu jam tu yang menyandar tengok jam tak habis-habis. Dia tengok jam, dia panggil bini, jauh jam. Jam ni mati ke jahoi, macam tak berjalan je. Dia tengok jam tu macam mati, macam tak bergerak jarumnya. Kan? Bini dia kata, bukan jam tu mati bang oi, abang macam nak mati kata. Sebab apa? Nak bangun nak puasa. Jadi kita train Rejab. Kalau nyandar pun Rejab kita menyandar. Masuk Syaban dia dah mula steady. Dah boleh mencangkul-cangkul lah apa semua dah. Badan dah terbiasa. Masuk Ramadan main badminton tu Tok Imam lawan Tok Bilal. Sampai lupa nak azan. Nak ceritanya steadynya diri tu bila sudah dilatih. Barulah perut tak terkejut. Ini perut terkejut, dia kata, selalunya 4 keping roti canai pagi-pagi. Awak ni 1 keping pun tak masuk. Rupanya Ramadan. Terkejut perut. Jadi kita latihkan. Jadi kami di pondok tok guru suruh buat begitulah kat budak-budak pondok, budak-budak tahfiz. Kemudian bila nak buka puasa, kita ambil fadilat. Kerana ada riwayat kata waktu nak dekat berbuka puasa tu adalah waktu mustajabnya doa. Jadi tak naklah kita buka nonong kosong gitu. Jadi kita buat majlis tahlil ringkaslah lebih kurang. Sebelum nak berbuka puasa tu kita buat tahlil. Jadi saya ada bawa bersama saya borang tahlil. Siapa yang berminat nak masuk, ambil orang tulis nama. Tulis nama arwah dengan nama sendiri. Lagi sepatlah arwah ni. Tulis nama mak ayah kita ke apa, siapalah tak kira, jiran ke siapa tulis.
Nak boh banyak mana pun tak apa. Dekat kertas tu dia ada 5 je nombor. Tapi tak semesti kena 5. Lebih pada 5 pun tak apa. Kalau tak muat depan, tulis belakang. Tulis sampai 10, 20 pun tak apa. Bawah tu dia ada tulis RM. Benda tu? Ringgit Malaysia. RM ni sumbangan. Sumbangan ni jangan salah faham. Sagi dia ingat 5 nama kena RM5. 1 nama RM1. Dah. Boh banyak mana ni sumbangan ni nak bagi pun tak apa, tak nak bagi pun tak apa. Tak semestinya 5 nama kena RM5. Dah. 5 nama pun RM1 pun tak apa. 5 nama boh tapi RM1 je bagi. Tak apa, kami terima. Cuma slow lah kami baca nama dia. Dah nak gurau. Nampak handsome tak ni dia. Dah lah baca samalah. Jadi ikut. Nak bagi, tak nak bagi sudah. Bukannya kita bukan jual tahlil, bukan. Nak bagi, tak nak bagi sudah. Ikut keikhlasan. Nak bagi berapa pun tak apa, tak ada masalah. Cumanya sumbangan tadi kami ambil, kami pergi beli barang juadah berbuka puasa untuk pelajar-pelajar ni boleh buka puasa. Jadi kalau dapat sumbangannya lebih, makan pun lebih lah sikit. Boleh lah nasi ayam ke, nasi tomato ke. Tapi kalau dapat sikit je, karipap je lah. Karipap inti oksigen. Tak apa, budak-budak ni tak kisah makan je kan. Jadi kita ni kalau larat kita puasa sama. Tapi kalau kita tak mampu nak puasa sebab kita ada kerja-kerja berat nak kena buat, paling-paling tidak kita bagi makan orang yang berpuasa. Besar pahalanya. Tut'imut ta'am kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ayul islami khair, Islam apakah yang paling baik? Kalau dia seorang Islam, apa amalan paling baik yang dia boleh buat? Nabi kata tut'imut ta'am, kamu bagi orang makan. Tapi hadis ni umum, bagi orang makan siapa-siapa je. Ini kan pula bagi orang makan yang berpuasa. Oh, lagi hebatlah. Jadi insya-Allah. Jadi bakat-bakatlah kita beramal, moga-moga pahala kita berganda-ganda. Insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi sedikit sebanyak kefahaman kepada kita untuk kita beramal dan beriktikad dalam kehidupan kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad dan hamba kepada Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.